misteri, aneh, mitos, angker, konspirasi, sejarah. Welcome to Mamax Channel. Kalau sebelum ni aku ada cerita pasal satu hari yang seram dalam kepercayaan masyarakat Cina, hari ni aku nak cerita satu hari yang seram dalam kepercayaan masyarakat Jawa, iaitu malam Jumaat Kliwon. Benda ni bukan je signifikan untuk masyarakat Jawa. Aku pasti 100% confirm kita yang berbangsa Melayu ni pun confirm pernah dengar pasal malam Jumaat Kliwon, terutamanya yang lahir sebelum tahun 2000-an. Untuk mereka yang lepas tahun 2000 baru lahir, aku tak pasti diorang pernah dengar ke tidak. Tapi zaman aku dulu sebelum tahun 2000-an memang popular satu cerita lakonan mendiang Suzana yang bertajuk Malam Jumaat Kliwon dan Malam Satu Soro. Oh, cerita tu memang seram dek. So dari mana perkataan Kliwon ni? Kliwon ni merupakan salah satu nama hari dalam kitaran minggu pasaran kalender Jawa. Nak cerita pasal kalender Jawa ni, dia agak kompleks sikit sebabkan masyarakat Jawa sekarang ni dia menggunakan 3 kalender: kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender Saka. Cerita dia macam ni. Pada zaman pra-Islam, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa ni menganut agama Hindu-Buddha. Jadi mereka menggunakan kalender Saka yang diadaptasi dari India dan berasaskan kitaran putaran matahari. Tapi setelah kedatangan Islam pada zaman pemerintahan Sultan Agong, beliau bercadang nak tukar sistem kalender ni kepada Hijrah yang mengikut kitaran bulan. Tapi yang uniknya, beliau tak tukar completely kalender ni. Sebaliknya, beliau menggabungkan kalender Saka dengan kalender Hijrah dan membentuk satu kalender yang dipanggil kalender Jawa yang digunakan sehingga sekarang. Apa yang diambil dari kalender Saka adalah kitaran minggu. Sebelumnya, masyarakat Jawa kuno menggunakan 2 hingga 10 hari dalam satu minggu dan setiap satu tu ada nama tersendiri. Tapi Maharaja Agong mengambil 2 daripada sistem minggu tu lah. 2 tu adalah 1 7 hari dalam seminggu dan 2 5 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu ni memang universal lah. Kalender Hijrah pakai, kalender Masihi pakai. So dia ambil 7 hari yang dipanggil Saptawara, dan 5 hari ni pula adalah 5 hari pasaran, di mana pasaran ni merujuk kepada nama-nama pasar yang diadakan di setengah kawasan di Jawa. Sistem 5 hari ni dipanggil Pancawara. So ada 2, Saptawara untuk 7 hari dan Pancawara untuk 5 hari. Nah, 5 hari inilah yang terdiri pada Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi adalah nama hari yang diberikan berdasarkan posisi bulan. Tapi kepentingan 5 hari Pancawara ni bukan setakat nak menentukan hari apa pasar tu buka. Pancawara dan Saptawara ni juga digunakan sebagai medium spiritual. Hari-hari di Pancawara dan Saptawara ni akan ditukar kepada nombor-nombor tertentu yang dipanggil Neptu, dan kemudiannya dipadankan antara satu sama lain menjadi weton yang bermaksud hari kelahiran dalam bahasa Jawa. Sebagai contoh, jika seseorang lahir pada Senin Pahing, bermaksud dia lahir dalam hari Isnin pada hari Saptawara dan hari Pahing dalam hari pasaran. Neptu dan weton ni telah ditetapkan dalam buku rumusan yang dinamakan Perimbun Jawa yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai panduan. So senang cakap, Neptu dan weton ni sangat penting dalam tradisi masyarakat Jawa dan dipakai sejak zaman nenek moyang mereka kerana digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan. Antaranya untuk meramal masa depan, watak seseorang berdasarkan hari lahir, mengadakan acara-acara penting macam pernikahan, pindah rumah, buat rumah dan macam-macam lagi lah. Kiranya diorang percaya setiap hari tu dia ada maksud tersendiri. Fun fact, korang tahu tak permainan matching nama yang kita pernah main dulu, kononnya untuk nak tengoklah keserasian pasangan ni, lelaki dengan perempuan ni kan. Macam nama dia, nama kita, lepas tu tukar jadi nombor, lepas tu nanti kita matching lah berapa persen keserasian tu. Sebenarnya benda tu macam terinspirasi, tak tahulah betul atau tidak, tapi dia lebih kurang dengan masyarakat Jawa punya Neptu dan weton, di mana diorang akan gunakan tarikh lahir kedua pasangan ni, lepas tu dia akan padankan dengan rumus yang dia dah sediakan lah. Tapi diorang ni lagi ekstrim lah sebabkan dia berkaitan dengan adat. Kalau kita dulu main-main je. So balik kepada topik. So macam apa yang aku dah cerita tadi, malam Jumaat Kliwon ni terjadi apabila berlakunya pertembungan antara hari Jumaat dengan hari Kliwon dalam kalender Jawa. Malam Jumaat Kliwon ni bagi masyarakat Jawa dianggap keramat dan mempunyai energi yang kuat mengikut turutan Neptu. Ada juga versi yang mengatakan pada asalnya hanyalah penanda untuk bermulanya 40 hari puasa untuk menolak bala.
Tapi seiring waktu berjalan dan terasanya filem-filem seram, tokoh tambah manusia dan mitos-mitos, malam tersebut diolah menjadi lebih kepada unsur seram, di mana diorang percaya ada beberapa peristiwa yang akan berlaku pada malam ni. Satu, makhluk-makhluk halus dan hantu akan keluar dan dapat bersentuhan dengan alam manusia, dan hantu-hantu ni boleh bagi manfaat atau bala pada orang-orang yang terserempak dengan diorang. Dua, malam Jumaat Kliwon adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual-ritual tertentu seperti mandikan barang pusaka dan macam-macam lagi. Tiga, arwah akan pulang ke rumah. Masyarakat Jawa akan melakukan upacara penyambutan dengan menyediakan sajian makanan favorit arwah dekat luar rumah untuk menyambut kedatangan arwah. Empat, waktu yang sesuai untuk berdoa dan bermeditasi. Lima, bayi yang lahir pada malam Jumaat Kliwon dianggap memiliki keistimewaan dan kekuatan spiritual yang tinggi. Dan 6, orang yang meninggal pada malam Jumaat Kliwon dianggap baik. Dan biasanya kubur-kubur diorang ni akan dijaga selama 40 hari untuk mengelakkan bahagian tubuhnya dari dicuri untuk kegiatan-kegiatan ilmu hitam. So macam biasa, kalau hari itu adalah hari yang keramat, memang akan ada pantang larang dia. Untuk malam Jumaat Kliwon, terdapat beberapa larangan ketika malam Kliwon, iaitu 1, jangan keluar rumah. 2, jangan pergi ke laut. 3, jangan memukul tilam yang dijemur pada hari-hari Kliwon, terutamanya Selasa dan Jumaat Kliwon. Dan yang terakhir, jangan naik Gunung Lawu. Gunung Lawu ni dia dekat Jawa dan diorang percaya pada malam-malam tertentu ada pasar-pasar gaib yang dibuka. Malam ni adalah malam Selasa Kliwon, Jumaat Kliwon dan Jumaat Legi. So itu saja untuk malam Jumaat Kliwon guys. Ingat satu je, sembang boleh, taksub jangan. Kita jumpa lagi pada topik yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Mamax Channel.